Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran bersama Cikgu Haslina. Okey, tema kita pada hari ini ialah kerja tangan dalam unit 9 inovasi hasil seni untuk pelajar-pelajar PPKI tingkatan 2 Bahasa Melayu Komunikasi. Jom belajar bersama Cikgu Haslina. Baiklah, untuk unit 9 ini kita akan mempelajari tema menulis iaitu 3.0 dengan standard kandungan 3.4 mengenal pasti, membina dan menggunakan pelbagai pola ayat dasar. Dan standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 3.4.3 iaitu membina ayat dengan menggunakan pola ayat dasar, frasa nama dengan frasa nama, yang kedua frasa nama dan frasa kerja, dan yang ketiga frasa nama dan frasa adjektif. Baiklah, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan hasil kerja tangan. Kerja tangan kita, apakah maksud hasil kerja tangan? Baik, yang dikatakan sebagai hasil kerja tangan iaitu dia mestilah menggunakan yang pertama ialah penggunaan semula bahan terbuang. Jadi contoh-contoh bahan terbuang contohnya apa? Contohnya kita menggunakan bahan-bahan terbuang untuk kita olah menjadi benda yang bahan yang baru yang boleh kita gunakan semula. Dan yang kedua, kita mengubah bentuk dan juga penggunaannya. Contohnya kita mengubah daripada bentuk asal kepada bentuk yang lain, dan kita boleh mengubah penggunaannya daripada A kepada B. Contohnya botol plastik, kita boleh ubah ia menjadi berbagai kegunaan yang lain. Contohnya kita boleh jadikan dia sebagai bekas untuk tanaman bunga, kita boleh jadikan dia berbagai-bagai lagi benda yang boleh kita ubah. Dan yang ketiga, kita mengikut kreativiti dan inovasi dalam sesuatu hasil kerja tangan kita kita kena kreatif, barulah kita boleh mengubah daripada bentuk asal kepada bentuk yang lain, daripada penggunaan yang asal kepada penggunaan yang lain. Dan yang terakhir ialah yang keempat, dan mestilah menarik. Kita ubah dari segi warna dia, bentuk dia dan juga kegunaan dia supaya ia bermanfaat kepada orang lain, dan yang paling penting ia boleh menjadi sebagai sumber pendapatan kepada diri kita. Okey, kita tengok apakah slide yang seterusnya. Okey, ini merupakan contoh-contoh hasil kerja tangan. Kita tengok gambar yang pertama ini anak-anak. Di sini kita tengok dia mengubah polistiren dan juga cawan kertas serta lidi boleh menjadi satu arca jambatan kreatif sangat. Okey, di gambar yang kedua ni pula kita lihat daripada botol plastik, botol minyak yang besar tu, yang 5 kilo tu, dia boleh dijadikan sebagai tempat untuk bekas untuk menanam pokok bunga. Dan yang ketiga ni, yang macam mangkuk ni, kita lihat daripada tempurung kelapa, kita boleh ubah ia menjadi mangkuk untuk kita jadikan mangkuk untuk kita letakkan bekas makanan. Sangat kreatif kan? Okey, kita tengok yang di bawah ni pula nampak macam tayar kereta. Tayar kereta ni kita boleh ubah, kita potong dengan baik kita boleh ubah menjadi tempat untuk menanam pokok bunga. Dan di bawah ni yang dua orang wanita ini cuba untuk menganyam daun kelapa anyaman di sini ada banyak, di sini ada daun mengkuang, boleh dibuat anyaman
membentuk bekas-bekas dan juga peralatan yang lain. Okey, kita tengok seterusnya pula. Hasil kerja tangan. Contohnya, tayar lama kita boleh ubah menjadi bekas tanaman. Kemudian apa lagi? Botol kaca kita boleh ubah menjadi bekas bunga hiasan. Dan yang seterusnya, penyepit baju. Penyepit baju boleh jadikan sebagai bunga hiasan. Wah, kreatifnya. Kita tengok pula seluar lama. Wah, seluar lama boleh kita ubah menjadi beg. Kita tengok botol plastik pula. Kita boleh ubah letakkan jam, motor jam, dan kita jadikan dia sebagai jam dinding. Wah, sangat hebat. Kemudian tin minuman, tengoklah, kita boleh ubah dia menjadi kotak tabung untuk kita simpan wang. Wah, kreatif sungguh ya. Okey, kita tengok pula slide seterusnya. Wah, okey. Tugasan kita yang pertama pula kali ini iaitu kita harus membina ayat menggunakan teknik skop. Hari tu saya dah ajarkan macam mana kita nak guna teknik skop. Jadi hari ini kita akan gunakan teknik skop untuk membina ayat-ayat menggunakan gambar-gambar berikut. Okey, di sini kita dikehendaki membina ayat. Kita perlukan subjek iaitu S, ya. Subjek kita mestilah terdiri daripada frasa nama. Jadi kita akan bina ayat yang pertama menggunakan tayar lama, ya. Tayar lama tu kita nak buat ayat, kita nak letak macam mana? Tayar lama dan predikat adalah frasa nama, ataupun frasa kerja, ataupun frasa objektif. Jadi K adalah kata kerja. Jadi kata kerja, apakah kata kerja yang sesuai kita nak gunakan untuk membina ayat tayar lama ini? Okey, tayar lama. Okey, tayar lama. Okey, ya, tayar lama. Okey, tayar lama boleh dibuat. Tayar lama boleh dibuat apa? Bekas tanaman. Tayar lama boleh dibuat bekas tanaman. Ya. Tayar lama boleh dibuat bekas tanaman. Okey, kita tengok ayat yang seterusnya pula akan kita bina. Okey, kita tengok gambar yang kedua iaitu botol kaca. Okey, botol kaca, ayat yang perlu kita buat adalah dan sudah diberikan iaitu bekas bunga hiasan. Jadi macam mana kita nak buat ayat ya? Okey, kita tengok ya. Baik. Okey, botol kaca kita letak je lah. Boleh dijadikan, kita ubahlah sikit kan. Ini kita punya kata kerja. Boleh dijadikan apa? Boleh dijadikan bekas bunga hiasan. Boleh dijadikan bekas bunga hiasan. Kita tengok gambar yang seterusnya ya. Ayat yang ketiga iaitu penyepit baju. Kita tengok ayat penyepit baju pula ya. Di sini penyepit baju ni boleh dijadikan sebagai bunga hiasan. Okey, kita akan bina ayat menggunakan penyepit baju ini. Boleh digubah. Kita gubahlah kan bunga. Boleh digubah menjadi bunga hiasan. Jangan lupa titik ya. Okey, baru jadi ayat. Okey, penyepit baju boleh digubah menjadi bunga hiasan. Okey, kita tengok ayat yang seterusnya pula iaitu yang keempat, seluar lama. Okey, seluar lama tu menjadi apa? Beg.
Okey, kita tengok apa kita nak buat ni. Seluar lama boleh kalau beg seluar tentulah kita jahit kan. Okey, dijahit menjadi beg. Ya, boleh dijahit menjadi beg. Kita tengok ayat yang kelima pula. Ayat yang kelima pula adalah botol plastik. Jadi kita tengok ya, macam mana kita nak buat ayat botol plastik ni. Okey, kita tengok. Okey, botol plastik boleh dijadikan sebagai jam. Jam apa? Selalu kita letak di mana ni jam ni? Ya, betul. Kita letak di dinding. Itu jadi jam dinding. Okey, kita tengok perkataan yang seterusnya, ayat yang seterusnya adalah tin minuman. Okey, tin minuman apa tu? Kotak tabung. Okey. Kita tengok ya, kita nak buat ayat apa? Tin minuman boleh dibuat kotak tabung. Boleh dibuat kotak tabung. Okey. Ya, tin minuman boleh dibuat kotak tabung. Okey. Dah pun selesai kita membina ayat menggunakan teknik skop, di mana kita menggunakan untuk subjek adalah kita gunakan subjek. Untuk predikat ni kita guna KOP. K adalah kata kerja, O adalah objek, P adalah perluasan. Di sini saya jarang menggunakan perluasan, hanya saya tak gunakan perluasan pun ya. Okey, kita tengok balik. Kita boleh baca semula ya. Okey, tayar lama boleh dibuat bekas tanaman. Botol kaca boleh dijadikan bekas bunga hiasan. Penyepit baju boleh digubah menjadi bunga hiasan. Seluar lama boleh dijahit menjadi beg. Botol plastik boleh dijadikan sebagai jam dinding. Tin minuman boleh dibuat kotak tabung. Okey, nanti anak-anak cubalah bina ayat yang lain daripada yang cikgu buat. Cikgu tahu anak-anak semua kreatif dalam membina ayat. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita dah sampai kepada penghujung pembelajaran kita. Baik, di akhir pembelajaran ini saya harapkan pelajar dapat memahami maksud hasil kerja tangan dan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Yang kedua iaitu membina ayat dengan menggunakan pola ayat dasar, frasa nama, frasa kerja, frasa nama dan frasa adjektif. Hari ini saya hanya fokus kepada frasa nama dan frasa kerja mengikut teknik skop. Baik, itu saja untuk kita hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat belajar. Bye.